Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Dialog Tiga Penjuru. Perang melawan COVID-19 berada di fasa pertempuran yang paling dahsyat sekali. Ramai rakyat yang terkorban. Malah ratusan dalam keadaan cedera parah. Dan juga kalau dilihatkan juga ribuan rakyat dalam kesengsaraan pada ketika ini. Apa sudah jadi dengan taktikal perang kita selama ini untuk melawan COVID-19? Adakah kita berada di landasan yang betul? Dan juga apa strategi yang lebih radikal untuk kita memerangi COVID-19? Itu perbincangan Dialog Tiga Penjuru pada minggu ini. Situasi COVID-19 bertambah kritikal. Apa langkah yang cukup radikal untuk kita lakukan pada ketika ini? Menyertai perbincangan Dialog Tiga Penjuru pada hari ini, saya perkenalkan tetamu-tetamu saya. Saya ditemani oleh Profesor Datuk Dr. Rohaizat Yun, merupakan Profesor di Management and Science University MSU yang juga merupakan mantan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan KKM. Saya juga ditemani oleh Profesor Madya Dr. Malina Osman, Pakar Perubatan Kesihatan Awam daripada Universiti Putra Malaysia. Dan Dr. S. Malashanti merupakan Pegawai Perubatan Jabatan Kecemasan Hospital Columbia Asia Ceras. Terima kasih kerana menyertai perbincangan Dialog Tiga Penjuru pada hari ini. Kita dalam peperangan yang cukup hebat sekali dalam melawan COVID-19. Profesor Datuk Dr. Rohaizat pernah digelar Panglima Perang COVID-19. Kalau Datuk, ini adalah peperangan, ini adalah pertempuran yang paling dahsyat yang kita lalui sekarang. Ribuan kes baru setiap hari. Dan kalau kita lihat juga ratusan juga nyawa yang terkorban, dan itu satu perkara yang cukup asing setahun dahulu. Hospital kita berada dalam kapasiti yang cukup sesak. Petugas di barisan hadapan cukup tertekan pada ketika ini. Lockdown sudah lama. Kenapa kes tak turun? Mengapa kita masih lagi berdepan dengan masalah ini? Datuk, kalau strategi peperangan itu Datuk pernah lakukan, mengapa perang kali ini paling mencabar dan apa yang sepatutnya kita lakukan? Mungkin Datuk ada pencerahannya. Terima kasih Encik Zul. Terima kasih kepada Asra Awani dan kepada semua rakyat Malaysia, para penonton. Mungkin saya boleh berkongsi pengalaman sepanjang berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan. Memang kita dalam berperang sekarang ini, dan kalau kita lihat seperti yang dimaklumkan dalam sidang media oleh Kementerian Kesihatan semalam, banyak faktor, antaranya yang dua faktor utama adalah peningkatan ujian saringan bersasar yang telah pun kita laksanakan sejak 3 hari bulan Julai. Kemudian diikuti dengan pula galakan bagi insentif bagi untuk kilang-kilang dibuka, insentif pada mereka untuk membuat ujian saringan bersasar. Oleh itu memanglah kalau kita ramalkan dalam 1 atau 2 minggu lagi kes-kes akan meningkat. Dan selepas itu dijangkakan mungkin selepas itu kes akan stabil dan mungkin kita harap akan menurun. Itu satu faktor. Faktor lain adalah yang kita lihat seluruh dunia sekarang berdepan dengan peningkatan kes. Dan dengan adanya varian baru, contohnya Beta dan juga Delta, dan kalau kita lihat macam R0 di Wuhan pada masa lalu, R0 Wuhan adalah antara 2.5 dengan 3.0. Tapi bagi varian Delta sekarang ni, R0 adalah antara 5 kepada 8. Bermakna tadi kalau ada 100 orang yang positif dengan virus Delta ni, dia boleh menjangkiti sehingga 800 orang. Jadi keboleh jangkitannya amat tinggi. Jadi itu merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada peningkatan kes, ya. Dan kalau kita lihat, sekali kita bersin, mengambil masa adalah dalam 150 milisecond, Cik Zul. 150 milisecond satu kali bersin, dan dalam satu kali bersin tadi mungkin ada 3,000 droplet bertaburan di udara, dan disebutkan juga varian Delta ini penyebarannya selain daripada droplet boleh berjebar secara airborne dalam udara, dan dia boleh berada dalam udara selama mungkin sehingga 10 minit. Dan kalau kita imbas kembali dalam masa itu, virus yang kecil ini, virus COVID yang kecil ini boleh berada dalam udara dan juga dekat droplet, dan sekiranya individu tidak memakai pelitup muka dan mudah akan dijangkiti. Dan virus ini amat kecil, Berapa kecil virus ini? Kalau dilihat rambut saya ni banding dengan virus ini,
Virus ini saiz dia adalah antara 60 hingga 140 nanometer. 60 hingga 140 nanometer. Kalau banding pula dengan rambut, selai rambut saiznya antara 80,000 hingga 100,000 nanometer. Jadi satu virus ini, kalau kita belah rambut ini 1,303 kali sama dengan satu virus. Oleh yang demikian, pemakaian pelitup muka dengan betul, ya, pelitup muka dengan betul. Kemudian sekarang dengan adanya varian Delta, kita kena pakai double mask, nak pakai face shield, dan telah terbukti boleh melindungi sehingga 70%. Jadi saya rasa ini antara faktor lah yang menyumbang ke arah peningkatan kes yang tinggi dalam gelombang ketiga ini. Datuk, kita bercerita mengenai ini adalah taktikal perang. Kalau Datuk katakan sebelum kita bermula tadi, Datuk kata strategi perang masih lagi sama. Itu sudah kita lihat dan juga diaturkan strateginya sejak awal tahun 2020. Akan tetapi, bagaimanakah kita melihat bahawa apa yang kita rancang dalam peperangan itu dapat diterjemahkan dengan pertempuran yang baik, kerana musuh kita COVID-19 sudah lebih bijak daripada kita mengatur strategi. Pada pandangan Datuk, apa yang kurangnya pada ketika ini? Mungkin kita fahami strategi taktikal peperangan yang kita boleh faham, yang mungkin Datuk boleh kongsikan. Ini satu soalan yang sukar, tapi seperti yang telah dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan pada masa lalu oleh kerajaan, memang mereka telah pun melaksanakan 6 strategi, ya. Tidak ada 6 strategi yang telah dilaksanakan. Kalau kita lihat 6 strategi ini memang masih lagi relevan. Kalau kita lihat satu strateginya, contohnya kita menjaga sempadan, mengawal sempadan, dan kita dah berjaya mengawal sempadan. Kalau kita lihat kluster import menurun, kluster import menurun dengan bagus, ya. Dan banyak lagi strategi lain, yang 5 lagi strategi, di mana untuk saya ringkaskan di sini, 6 strategi ini memang relevan. Walau bagaimanapun, dalam berperang, setiap strategi tadi perlu kita terjemahkan sub-strategi ataupun micro-strategi ataupun aktiviti. Jadi dalam peperangan kali ini, dalam bulan Julai ini, peperangan kita pada bulan Julai, saya rasa sekurang-kurangnya 5 sub-aktiviti dalam strategi tadi perlu dimantapkan. Di mana pertamanya, memantapkan tabik urus dan penumpuan di Lembah Kelang. Yang ini amat penting. Di mana kalau kita lihat, yang pertama, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun telah memandang serius dan memberi peruntukan khas. Ini penting, ya, strategi sub-aktiviti. Susulan itu, tabik urus tadi dipertingkat dengan penubuhan Greater Klang Valley Task Force yang diketuai oleh Yang Bahagia Datuk Dr. Chong Chee Kiong, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam. Jadi ini adalah sub-aktiviti ataupun sub-strategi yang pertama, pemantapan tabik urus. Tapi itu sebenarnya tidak memadai. Ianya perlu diikuti dengan juga strategi nombor 2, sub-strategi nombor 2 atau aktiviti nombor 2, iaitu tindakan kesihatan awam perlu dipertingkatkan oleh KKM dan oleh kementerian-kementerian lain. Contohnya Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Perumahan Kerja Tempatan, Tempat Kerja dan Majikan. Contoh, ya, tindakan kesihatan awam itu tingkatkan saringan bersasar yang telah dibuat. Dan kita tumpukan pada kluster yang besar. Kalau kita lihat pada masa lalu, kluster pendidikan dah menurun. Kluster keagamaan dah menurun. Kluster penjara dah menurun sebab telah terkawal. Sekarang ni kluster yang banyak adalah kluster tempat kerja dan kluster komuniti. Jadi saringan bersasar pada 2 kluster ni amat penting. Dan yang ketiga, apabila kita dah buat saringan, apa tindakan seterusnya? Yang penting di sini contact tracing. Contact tracing kendiri, isolasi kendiri. Dengan ini kita perlukan kementerian lain untuk bantu buat kendiri. Majikan boleh buat sendiri, pejabat daerah, ketua kampung, jangan bertangguh. Lakukan segera. Jadi jangan tunggu hingga anggota KKM datang. Mereka boleh buat saringan kendiri, jadi apabila mereka buat saringan, jadi kes-kes tidak menular keluar. Selain dari itu, peran tindakan kesihatan awam ni bukan hanya untuk Kementerian Kesihatan. Kementerian Sumber Manusia membuat pematuhan kepada Akta 446. Itu yang telah diwartakan pada tahun lepas, 18 September 2019, dan kita 2 tahun yang lepas. Ini berkaitan dengan penyediaan perumahan, penginapan, penggunaan kesihatan dan sebagainya. Jadi itu Kementerian Sumber Manusia. Dan juga kalau kita lihat pihak berkuasa tempatan juga kena bantu membuat nyah kuman, membuat sanitasi di lokasi-lokasi tertentu. Dan di samping itu, ya, sub-strategi nombor 3 adalah memperkasakan komuniti. Itu penting.
Tadi yang nombor satu tabik urus, nombor dua kesihatan awam, nombor tiga memperkasakan komuniti. Dalam konteks ini kena patuh SOP. Itu paling penting. Kena patuh SOP dengan sepenuhnya. Mematuh SOP ini kalau kita duduk rumah, kalau tak ada keperluan, duduk di rumah. Tapi kalau ada keperluan, perlu keluar. Tiga perkara yang utama di sini, inilah yang biasanya disebut tentang vaksin yang bukan suntikan. Apa vaksin dia, apa SOP dia? Kalau kita terpaksa keluar, pergi bekerja dan sebagainya, patuhi 1 meter jarak. Dan kedua, pakailah pelitup muka. Pakai pelitup muka, dan bila pakai pelitup muka, kita kena pakai pelitup muka dengan betul. Pakai double mask dan betul. Kalau kita lihat dalam media juga kita lihat ada yang pakai pelitup muka hanya cover dagu. Jadi insya-Allah lah dagu dia tak dapat COVID. Ya, tapi hidung masuk COVID. Ada juga dalam satu kita lihat mereka tertutup menutup sebelah atas. Iaitu dalam konteks ini hidung tak dapat COVID tapi COVID masuk dari mulut. Jadi pematuhan SOP itu penting. Yang pertama tadi adalah penjarakan 1 meter. Kedua, bila terpaksa keluar pakai pelitup muka dengan betul, dan ketiga sering basuh tangan. Bawalah sanitizer yang kecil dan kerap mencuci tangan. Itu adalah sub strategi nombor 3. Dan sub strategi nombor 4 ataupun aktiviti nombor 4 dalam menangani peperangan ini, kapasiti rawatan. Tadi kita dah mantapkan tabik urus, kedua meningkatkan aktiviti kesihatan awam, yang ketiga memperkasakan komuniti, yang keempat rawatan. Kapasiti rawatan tak boleh diambil remeh. Sebab itu sekarang ni kalau di Selangor saja ada 28 COVID Assessment Center. Dan sekarang pun telah dikemaskan lagi lebih tersusun, kemudahan pada pekerja, laluan khas. Kemudian PKRC pula. Banner PKRC dan PKRC di MAIP pun telah jadi MAIP 2.0. Kalau imbas kembali pada 2020, zaman saya dulu, kita Wuhan membina hospital dalam 10 hari. Betul. Tapi kita membina MAIP dalam masa 3 hingga 4 hari. Dan sekarang MAIP 1.0 bertukar kepada MAIP 2.0. Di mana sekarang menjadi hospital bersepadu. Dan selain dari itu kita tambah hospital COVID, kita buat penyuluhan dan sub-strategi nombor 5 ataupun aktiviti nombor 5 adalah vaksinasi lah. Jadi vaksinasi ini perlu dipercepatkan dan dipantaskan. Itulah input dari saya, Encik Zul. Dan kalau kita lihat Datuk menyebut mengenai capacity hospital, Dr. Malina, kes tinggi hari Selasa 11,000, hari Rabu pun 11,000 dan juga keadaan begitu sesak di CAC, Pusat Saringan COVID-19 Hospital juga sesak. Dan ini mempengaruhi indikator untuk nilai ambang untuk sebuah negeri beralih ke fasa seterusnya dalam PPN. Dengan melihat kepada aspek bebanan di hospital, bagaimana nak meredakan bebanan frontliner di hospital? Ketua Pengarah Kesihatan hari itu menyebut bahawa seramai 300 lebih petugas Barisan Harapan, pegawai perubatan di luar Lembah Kelang diminta untuk bertugas dan juga diarahkan ke Lembah Kelang untuk membantu kesesakan di sini. Akan tetapi adakah itu cukup kerana rawatan COVID, rawatan di ICU stage 4, 5 memerlukan perkara yang lebih menyeluruh? Pandangan Dr. Malina. Okey, dalam konteks ni apabila kita melihat sistem perkhidmatan kesihatan kita yang begitu terbeban dan di sebahagian hospital berada di ambang kelumpuhan, saya berpendapat dari segi kesihatan awam kita tidak boleh membiarkan frontliners kita sendirian. Masing-masing di peringkat masyarakat dalam setiap lapisan perlu memikirkan cara bagaimana kita perlu membantu untuk mengurangkan ataupun meredakan bebanan yang sedang ditanggung oleh anggota frontliners. Di pihak hospital ataupun pusat-pusat yang menyediakan kemudahan kesihatan, mereka mempunyai organisasi yang tersendiri. Mungkin ada pelawat hospital, pasukan pelawat hospital kalau saya tak silap yang memberikan feedback dari masa ke semasa, dan mereka juga ada organisasi NGO yang berhubung antara satu sama lain dengan pihak hospital, dan ini boleh diteruskan di sepanjang kita menghadapi tekanan yang begitu berat dengan kenaikan kes dan sebagainya, dan kita di kalangan orang ramai juga perlu memberikan respons yang positif maksudnya bila dipaparkan dalam sosial media kaki tangan kita tertekan dengan pelbagai bebanan tugas
perlu disertakan dengan kata-kata motivasi yang baik. Ya. Di sudut itu bagi saya ia sangat membantu mereka yang kepenatan, mereka yang tertekan, ya, perasaan mereka ya, dengan keluarga masing-masing dalam mengharungi keadaan-keadaan yang amat sukar ini. Pada saya di pihak hospital juga perlu membuka platform bagaimana kita di peringkat masyarakat ni boleh membantu mereka. Jangan tutup pintu-pintu ataupun ruang-ruang yang mana masyarakat boleh berhubung. Sentiasa welcome ya, ataupun mengalu-alukan. Tidak bermakna bila kita menerima bantuan tu kita kalah ya. Ini sebenarnya adalah merupakan satu keadaan yang mana kita sama-sama untuk memperkasakan setiap sumber yang kita ada dalam membantu anggota barisan hadapan kita. Dan dalam aspek itu kalau kita cerita, tadi Dr. Malina ada menyebut mengenai bagaimana kawalan kendiri. Dr. Mala berada di Jabatan Kecemasan meskipun di hospital swasta tapi bebanannya cukup berat dan juga cukup tertekan pada ketika ini. Sama juga seperti di hospital-hospital awam. Bagaimana nak mengurangkan tekanan frontliner pada ketika ini? Benar ada tambah katil, tambah facilities, tambah pegawai perubatan dari luar. Adakah itu cukup kerana situasi semasa di lapangan perlu kita fahami dengan telus dan juga dengan baik, Dr. Mala? Terima kasih for that question. Terima kasih Dr. Malina juga Datuk Dr. Untuk share platform dengan saya hari ini. Bagi saya, bagaimana bebanan frontliner boleh lebih dikurangkan, macam yang Dr. Malina cakap tadi, kita kena welcome lebih banyak bantuan. Ya. Jadi di hospital memang buat masa sekarang masing-masing bekerja double shift on call setiap hari. Jadi sokongan seperti makanan untuk petugas kesihatan disalurkan di situ, rehat, kawasan rehat yang cukup, air yang cukup. Jadi perkara-perkara ini boleh diraikan daripada orang ramai. Itu bantuan kepada frontliner. Macam nak kurangkan bebanan. Sebenarnya golongan kategori 1 dan 2 COVID-19, most of the time mereka tidak perlu ke jabatan kecemasan dan mereka juga tidak perlu ke hospital. Jika golongan kategori 1 dan 2 kita boleh empower mereka untuk mengambil take care kesihatan mereka, ambil rawatan simptomatik, ambil ubat demam sebagainya, makanan yang cukup, sokongan yang cukup, mereka boleh kurangkan bebanan dan juga kesesakan di kedua-dua jabatan kecemasan dan juga di CAC. Masalahnya sekarang masyarakat tak tahu saya ni kategori berapa. Betul? Saya ni perlu dinilai ataupun tidak. Saya ni perlu pergi ke jabatan kecemasan ataupun tidak. Jadi mereka semua beratur di CAC. 8,000 positif, 8,000 beratur di CAC. 4,000 positif, 4,000 pergi ke Dewan Melawati. Sebab itu kesesakan berlaku sebenarnya. Perlu ada sokongan secara berterusan dari segi remote, sama ada menggunakan kaedah seperti telemedicine dan juga sokongan-sokongan yang lain dari segi daerah, dari segi contohnya DUN kawasan masing-masing, dari segi penghulu kampung kawasan masing-masing, JKM kawasan masing-masing dan sebagainya, untuk memberi sokongan kepada golongan yang perlu menjalani kuarantin kerana mereka close contact, dan juga golongan kategori 1 dan 2 yang sesuai rehat dan duduk di rumah dahulu. Of course ada kategori 2 yang perlu pergi ke pusat saringan, especially kalau mereka warga emas, berisiko tinggi, ada penyakit komorbid dan sebagainya. Tetapi golongan yang sesuai untuk kuarantin di rumah dulu, jika kita boleh stabilkan jangkitan mereka dan gejala mereka dari awal, kita boleh kurangkan kesesakan ni sebenarnya. Masalahnya bila kes naik, semua orang panik, semua orang confused, masing-masing takut. Jadi masing-masing bersesak-sesak di Jabatan Kecemasan. Bila pergi CAC, terlampau pack, barisan panjang, mereka pergi ke Jabatan Kecemasan pula. Dan bila kita lambat rawat mereka, contohnya simptom awal hanyalah muntah dan cirit-birit mengalami dehidrasi. Mereka perlukan rawatan sedikit saja, mereka boleh distabilkan. Tapi bila kita rawat lambat, dia lagi menjadi lebih teruk. So dia macam chain reaction sebenarnya. Jadi saya memandang bahawa kita kena fokus kepada golongan kategori 1 dan 2. Mungkin kita boleh empower GPs, kita boleh empower klinik-klinik kesihatan, Jabatan Kebajikan Masyarakat, agensi-agensi kerajaan lain yang tidak begitu terbeban buat ketika ini, yang boleh membantu Kementerian Kesihatan Malaysia, boleh membantu agensi kesihatan. Mungkin mereka boleh digerakkan untuk memberi bantuan secara remote. Tak perlu jumpa pun tak apa, mungkin dari segi video, memberi arahan dan mengurangkan panik, memberi sokongan dari segi psikososial, dari segi emosional, dan yang paling penting sekali golongan 1 dan 2 yang perlu menjalani kuarantin ini, bagi saya mereka perlu diberi sokongan dari segi equipment yang cukup untuk mereka kuarantin, makanan, pengangkutan,
minuman, in fact, ya, semua sokongan itu jika diberi, mereka takkan pecah kuarantin mereka. Problemnya sekarang, mereka kuarantin seorang diri. Lepas tu diorang perlukan makanan. Of course tak larat nak masak. So diorang buat apa? Diorang just keluar pergi beli makanan. Dan mereka akan cakap, saya nak buat macam mana doktor? Saya tak ada makanan. Saya terpaksa pergi restoran. So apabila mereka pecahkan dia punya kuarantin punya dia punya kuarantin kriteria tu, mereka dah menyebabkan penularan jangkitan. Mereka dah masuk ke dalam society. Itu yang saya lihat sebenarnya. Saya setuju Dr. Mala mengatakan bahawa komuniti kategori 1 atau 2 perlu dibantu. Akan tetapi realitinya juga tidak semudah itu Dr. Mala. Kalau berdasarkan pengalaman saya, pengalaman rakan-rakan, pengalaman mereka yang menjadi close contact dan juga ada kes positif, mereka akan menghubungi pusat CAC. CAC itu untuk mereka saring kerana saya tak tahu saya dalam kategori berapa, saya perlu pergi hospital atau tidak. Dekat rumah saya ada warga emas, dekat rumah saya ada anak kecil, saya berkongsi bilik air dengan yang lain. Jadi Dr. Malina, adakah kerana kita tidak berkomunikasi dengan lebih menyeluruh daripada segi pengurusan pentadbiran sehinggalah kepada rakyat kita panik pada ketika ini? Benar, ada yang mengatakan bahawa GP boleh memberikan surat kuasa HSO dan sebagainya untuk kategori 1 dan 2 dan ini dapat meredakan kesesakan di CAC contohnya di Stadium Melawati. Akan tetapi kita tercari-cari arah. Rakan-rakan saya ada yang close contact kata, dekat mana saya nak pergi? Perkara-perkara itu, komunikasi itu masih lagi belum berlaku dengan baik. Pada pandangan Dr. Malina, bagaimana kita kalau tengah perang ni, kita kena bagi tahu koman yang sebaiknya? Melalui pengalaman saya lah di lapangan ya, konteks komunikasi ni sebenarnya sangat penting ya apabila kita mengawal wabak. Perlu ada penyelarasan yang mana setiap individu tahu dari mana sumber yang perlu diikuti dan dilaksanakan. Maksudnya sumber maklumat tu mesti jelas pada semua orang. Dan untuk maklumat ya yang untuk disampaikan kepada masyarakat, kita menghadapi cabaran hari ini, kita banyak media sosial ya, sumber-sumber di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ataupun mana-mana website dan juga sumber-sumber maklumat dari jabatan-jabatan kerajaan yang berkenaan ya. Disebabkan oleh hyperinflation maklumat ni, kadang-kadang saya dapati ialah mereka yang di lapangan, terutama masyarakat individu, tak tahu nak refer yang mana satu ya. Kadang-kadang pin up maklumat tu kadang-kadang agak ketinggalan ya, yang terbaru ni tak ada. Jadi pada pandangan saya, kita perlu menyelaraskan keadaan ini. Kalau di peringkat kebangsaan, maklumat untuk kebangsaan. Kalau untuk negeri, daerah hanya daerah. Sebab bila kita tengok daerah, habis semua peringkat kebangsaan, negeri semua dimasukkan dalam laman-laman sosial media. Jadi bila kita nak cari tu, tercari-cari mana satu ni maklumat-maklumat yang berkenaan. Jadi di situ antara yang kita boleh tambah baiklah. Dan di samping itu juga pada pandangan saya, kita perlu ada satu circle ataupun individu-individu yang mana kita boleh berhubung ya terus untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan. Jadi mereka ini memudah cara ya, tidak melerit-lerit ataupun sehingga menyebabkan kekeliruan di lapangan. Komunikasi ni pada pandangan saya ada banyak perkara yang mempengaruhi. Yang jelas di sini ialah di peringkat atasan, pertengahan dan juga bila dimaklumkan di bawahan tu memang perlu ada satu command ataupun arahan yang standard ya, maksudnya semua orang faham, menerima dan juga untuk dilaksanakan. Dan tidak ada campur tangan mana-mana yang hingga menyebabkan ada kekeliruan yang berlaku. Jadi maklumat tu sampai sama ada di peringkat swasta, kaki tangan awam ataupun mereka-mereka individu dalam masyarakat. Jadi itu yang saya dapat fikir dalam konteks komunikasi yang perlu diseragamkan dalam pengendalian wabak ini. Perbincangan Dialog 3 Penjuru akan kami teruskan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Ini adalah perbincangan medan pertempuran perang COVID-19 Datuk Dr. Rohaizat Yun, Profesor Madya Dr. Malina Osman dan Dr. Mala Shanti bersama saya dalam Dialog 3 Penjuru malam ini. Prof. Datuk Dr. Rohaizat, bagaimana kita melihat satu ialah kita nak redakan tekanan frontliner. Penambahbaikan dilakukan oleh KKM dan juga bajet insya-Allah akan ditambah 1.1 bilion lagi. Namun bagaimana kita dapat bantu lebih daripada itu? Prof. Malina tadi kata NGO masyarakat boleh saja bantu. Masyarakat Malaysia cukup prihatin. Akan tetapi red tape dan juga birokrasi itu juga perlu dihapuskan. Dan juga saya tahu ada beberapa CAC kadang-kala sukarelawan seperti nak menjawab telefon dan juga memasukkan data juga kita kekurangan orang yang bukan perubatan juga di situ. Bagaimana ini dapat diselaraskan dan dapat disepadukan? Masyarakat mungkin tak banyak lagi tahu bagaimana kita dapat membantu frontliner dan juga mengurangkan tekanan di hospital pada ketika ini, Datuk. Kalau kita lihat ya memang betul
seperti yang dimaklumkan bahawa frontliners ni, Barisan Harapan ni merupakan benteng terakhir Malaysia lah. Kalau benteng terakhir ni jatuh, kita akan gagal. Jadi kita tidak boleh sama sekali, tidak boleh benarkan benteng terakhir kita iaitu frontliners kita gagal. Jadi apa juga sumbangan kepada frontliners memang amat penting. Kalau kita lihat frontliners ni ada dua kelompok iaitu di kesihatan awam dan di hospital. Dua-dua memang penting. Kalau di hospital, 4 strategi utama. Yang pertama adalah kita kena pastikan rawatan kepada pesakit COVID pada tahap yang memuaskan. Jadi bila tahap yang memuaskan, kadar mortality yang rendah, kadar kesembuhan yang tinggi, jadi ini memberi motivasi kepada frontliners. Yang kedua, kita kena protect healthcare workers. Kita kena protect frontliners tadi. Kalau kita lihat beberapa negara di dunia, ada yang mereka strike, tak nak bekerja dan sebagainya. Di Malaysia, kita pastikan frontliner cukup PPE, peralatan yang cukup. Dan kalau kita lihat pemulih semalam, banyak yang sumbangan diberi kepada imbuhan-imbuhan, insentif diberi kepada sukarelawan. Dan yang ketiga, untuk kita bantu juga untuk di hospital ya, strategi yang ketiga iaitu rawatan kepada pesakit bukan COVID. Tadi rawatan pesakit COVID. Yang kedua, frontliners. Yang ketiga adalah pesakit bukan COVID. Itu juga memberi tekanan kepada frontliners dan juga memberi tekanan pada masyarakat. Yang keempat adalah sumbangan dari masyarakat. Itu dari segi hospital. Kalau dari segi kesihatan awam, banyak lagi mereka boleh bantu. Dalam konteks ini, kalau kita lihat sumbangan orang awam menurunkan beban frontliners adalah berbagai. Bermula daripada kesihatan awam, melakukan contact tracing, kepada aktiviti vaksinasi sebagai membantu dalam aspek-aspek bukan klinikal, sehinggalah kepada hospital iaitu memberi sumbangan dari segi makanan dan sebagainya, dan juga memberi maklumat yang penting. Dan selain dari itu, yang paling kecil adalah saya rasa membuat motivasi supaya rakyat tampil membuat vaksinasi, dan juga di samping itu membantu kepada mereka memberi pengetahuan bagaimana membuat isolasi sendiri, membuat saringan sendiri. Apabila kes telah bertambah banyak, tak dapat tidak ada kes yang kurang dapat diuruskan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Di sinilah peranan semua pihak. Dan kalau kita lihat pada hari ini, seluruh Malaysia amat terharu. Saya personally amat terharu. Bukan hanya NGO, orang perseorangan, banyak yang datang. Jadi itu saya rasa memang merupakan satu booster lah. Booster kepada frontliner untuk kuat semangat. Sebab saya maklumkan tadi, frontliners kita, hospital kita adalah benteng terakhir. Sama sekali kita tidak akan benarkan benteng terakhir kita jatuh. Jadi kita kena bersatu padu, pastikan moral mereka pada tahap yang tinggi. Bantu pada mereka juga ada suami, mereka ada anak, mereka ada ibu, mereka nak balik, nak cium anak pun mereka takut dan sebagainya. Oleh itu, memantapkan lagi moral, mengukuhkan frontliner saya rasa adalah memang salah satu strategi yang penting yang perlu dikekalkan. Mereka adalah benteng pertahanan kita, benteng pertahanan Malaysia. Situasinya pada minggu ini, kes tertinggi harian dicatatkan lebih 11,000 kes. Dan juga fakta juga menunjukkan bahawa kita juga memberikan vaksinasi harian lebih 450,000. Itu satu pencapaian. Dan juga ini boleh ditingkatkan lagi. Vaksinasi adalah kunci untuk kita keluar daripada pergelutan COVID-19 pada ketika ini. Di United Kingdom contohnya, Tan Sri DG memberikan contoh. Dahulunya, satu kematian bagi setiap 50 kes. Cukup tinggi sekali kematiannya. Tapi pada hari ini, satu kematian dalam setiap 1,000 kes. United Kingdom masih mencatatkan kes harian yang cukup tinggi, ribuan. Tapi mereka mencatatkan jumlah kematian dan juga mereka yang dimasukkan ke ICU single digit. Prof. Malina, bagaimana kita nak melihat ini adalah fasa paling getir antara kes yang paling tinggi dan juga vaksinasi yang tinggi. Dan sebagai rakyat, bagaimana kita memberikan keyakinan kita berada di landasan yang cukup mencabar tetapi hasilnya mungkin kita akan dapat lihat dalam masa 2-3 minggu lagi. Saya terlebih dahululah saya rasa sangat bersyukur ya, walaupun di peringkat awal pada bulan Februari Mac dulu kita berasa agak sangsi sama ada penerimaan vaksin tu dapat diterima atau tidak oleh rakyat Malaysia. Tapi berdasarkan maklum balas respon yang telah ditunjukkan, kita sebenarnya sangat bersedia dan tertunggu-tunggu ya
untuk mendapatkan vaksin. Dan pada pandangan saya dalam konteks hari ini masing-masing memang menunggu-nunggu giliran masing-masing untuk mendapatkan vaksin, dan kita melihat positif ya, sebaik saja divaksin kita dapat mengurangkan ataupun menurunkan kes. Dan dalam masa yang sama saya ingin sekali lagi mencadangkan ya, di negeri-negeri Lembah Kelang terutamanya, cadangan ni saya dah utarakan ya, beberapa kali sebelum ini. Disebabkan saringan kita yang agak tinggi, apalah salahnya selepas disaring negatif terus saja divaksin. Kenapa perlu ditunggu lagi? Sebab mereka ini terdedah kepada jangkitan, dan saya tidak menolak. Kadang-kadang ada satu individu yang berulang-ulang kali disaring dan menyebabkan kemungkinan data-data tersebut agak inflated ya kalau kita tengok. Jadi saya harap keadaan itu dapat dilakukan dan kita dapat mempercepatkan lagi liputan vaksin di negeri-negeri yang berkenaan. Dan ini telah terbukti. Tan Sri Dr. Nur Hisham juga memberikan contoh semalam di kalangan petugas Barisan dan Harapan, petugas kesihatan, ada yang dijangkiti COVID-19 pada ketika bertugas dan mereka sudah melengkapkan dos. Saya kira semalam hanya ada 6 kes yang berada di kategori 3 kes di kategori 4 dan 3 kes di kategori 5 dan selebihnya adalah kategori 1. Bagaimana Dr. Mala kalau kita dapat fahami caranya ialah vaksinasi, dan juga rakyat juga perlu diyakinkan kalau ada 11,000 kes pada hari ini, kita dapat maklumkan kepada rakyat separuh daripadanya adalah kategori 1 dan sudah divaksin. Itu mungkin mengurangkan panik dengan kes harian yang begitu tinggi, kerana kes harian, kes baru bukanlah satu-satunya indikator untuk menceritakan realiti sebenar pada ketika ini. Dan juga bagaimana kita nak mengatakan bahawa ketika kes tengah banyak, inilah kita perlu cepat-cepat dan juga tidak menangguhkan janji temu kita dan juga memilih vaksin dalam masa yang sama. Okey, yang pertama sekali walaupun telah divaksin, masih dijangkiti, ini menjadi dua dilema tau. Ada setengah orang yang rasa apa gunanya vaksin, kalau dah vaksin pun masih boleh dijangkiti. Contohnya apabila kes berlaku di IDCC Convention Center Sukarelawan PPV yang dijangkiti sendiri ya. Jadi ada yang mempertikaikan apa gunanya vaksin ni. Kita kena faham di sini, kita kena communicate dengan masyarakat dengan berkata bahawa vaksinasi akan menyebabkan gejala jangkitan lebih ringan. Ya, bila gejala kita lebih ringan, kita kurang batuk, kita kurang bersin, kita kurang demam dan sebagainya, kita akan kurang possibility untuk menjangkiti orang lain. Jadi dia ada dua perkara ya, gejala kepada kita pun rendah dan kita menjangkiti ahli keluarga kita dan orang di sekeliling kita pun menjadi lebih rendah. Ini yang kita nak sebenarnya. Jadi memang betul angka dah capai 11,000, tetapi macam yang Cik Zul kata, kita tak ada pecahan berapa ramai yang vaksin dan dijangkiti dengan kategori 1 dan 2 yang tidak memerlukan rawatan. Saya kira agak tinggi orang yang ada peratusan yang dah vaccinated dengan gejala yang rendah di sana, dan berapa ramai sebenarnya yang masih dengan gejala yang tinggi. Kalau KKM boleh bagi data yang lebih detail macam tu, will be very helpful. Tapi kita tahu nak bagi data sekarang, nak buat apa yang dibuat sekarang ni pun, data entry pun diorang tak menang tangan ni. Jadi kita tak boleh nak demand banyak sangatlah buat masa kita tengah berperang sekarang. Tapi of course at the back of our mind, kita tahu dan kita kan faham bahawa angka kes harian ini ada segelintir yang telah divaksinasi dan gejala mereka ringan. Dan yang kedua kita kena faham ya, kita sekarang dalam satu peperangan. Ketika kita berperang ada dua perkara ya. Satu, bila tentera serang kita, kita kena serang balas. Kita kena serang balas. So ini adalah program vaksinasi ya. Mereka virus datang, virus mutate, kita kena vaksin, kita kena kuatkan bala tentera kita, kita kena latih bala tentera kita dan kita kena serang balas. Itu yang pertama. Dan another portion of perang sebenarnya adalah merawat bala tentera kita yang tercedera. Yang itu yang telah dijangkiti dengan COVID. Kita tak boleh hanya kerana ramai yang tercedera kita berhentikan serang balas. Tak boleh perang kita akan lumpuh nanti. Kita kena serang balas. At the same time kita kena rawat tentera kita, kita kena kuatkan balik bala tentera kita yang lemah ni, dan kita kena bangkitkan mereka kembali untuk menjadi bala tentera kita yang kuat. That's why macam yang Datuk kata, rawatan COVID kena memuaskan, healing sembuh daripada COVID kena tinggi, dan kita kuatkan bala tentera kita, kita kuatkan rakyat kita dan kita vaksinasi mereka juga. Ya, sebab itulah dua-dua komponen ni penting. Kita rawat COVID, kita kuatkan healthcare system, kita ramp up vaccination ya. Pusat pemberian vaccination pun kena lebih dipergiatkan. Cuma kalau saya boleh bagi cadangan, saya sebenarnya gemar contohnya kalau dah keluar daripada quarantine center, mereka dah out of active infection, kalau stok vaksin cukup, daripada sana vaccinate terus.
Kita tak payah tunggu giliran balik. Kalau boleh sesiapa yang pergi ke appointment di klinik kesihatan ketika hari appointment tu, kalau mereka fit the criteria, mereka dah sesuai, vaksinasi terus. Tak perlu tunggu untuk pergi ke pusat vaksinasi. Jika boleh dibuat sebegitu. Ini ada banyak perancangan lah dari segi kesihatan awam. Mungkin Datuk tahu dengan lebih lanjut dari segi storage of vaccine, distribution, dia punya documentation dan sebagainya. Kalau logistik itu memberi laluan, kalau boleh dibuat daerah ke daerah kita vaksinasi, tak perlu rentas daerah, I think proses mempergiatkan usaha vaksinasi ini boleh it can become even better. Itu cadangan dan juga pandangan daripada saya sebenarnya. Tapi penting juga untuk kita faham, sudah divaksin bukan bermaksud kita perlu lupakan SOP. Memanglah kita seronok orang tengok Euro semua tak pakai mask, boleh full capacity dan sebagainya. Tapi kita belum sampai tahap itu lagi, Dr. Mala, betul? Kita belum sampai tahap itu. Untuk itu kita perlu capai satu herd immunity ataupun immunity kelompok at least 80%. Sekarang mereka kata at least 90% perlu divaksin dan penularan tempatan kena sangat rendah ataupun hampir kosong. Bila tiada penularan tempatan dan juga vaksinasi, kumpulan yang telah divaksinasi peratusannya tinggi, kita tahu sempadan kita ketat dan kita boleh jadi macam Euro 2020. Kita bakal ke sana tapi kita belum. Kita tak boleh declare kejayaan terlampau awal. Bila kita rasa kita dah berjaya trial SPM, saya dah dapat grade 1, saya nak relax, takut real SPM nanti tertidur. Jadi kita kena berperang sampai ke garisan akhir. Sekarang belum, sikit lagi kita kena bertabah sikit. Dan walaupun kita bertabah sikit, ujiannya cukup besar, Datuk Dr. Wahaizat. Bagaimana kita faham juga situasi ini perlu menguji kesabaran dan juga pemahaman kita mengenai COVID-19 dan juga vaksinasi. Kita mengakui bahawa dengan 2 dos vaksinasi yang diterima dapat mengurangkan sehingga 50% kebarangkalian untuk dijangkiti COVID-19 dan menyebarkan ke orang lain. Dan juga mungkin mereka yang akan dia dah lengkap 2 dos ni berada dalam kategori 1 atau kategori 2. 14.5% lebih kurang rakyat Malaysia sudah melengkapkan dos kedua. Akan tetapi bagaimana kita nak dapat yakinkan bahawa dengan kes yang tinggi ini kita juga perlu pergiatkan lagi vaksinasi dan juga memberi keyakinan kepada mereka yang ragu-ragu kepada vaksin ini bahawa ianya berkesan, dan kesannya mungkin belum kita lihat hari ini tapi memerlukan jangka masa untuk kita tuai hasilnya. Cik Zul, satu soalan yang sukar ya. Dan kalau bolehlah saya imbas kembali Cik Zul ya. Bloomberg telah mengeluarkan kenyataan pada bulan April, ujung bulan April, bahawa 26,000 telah diberikan vaksin di Malaysia. Dan Malaysia akan mencapai imuniti kelompok selama 4.9 tahun. Itu daripada Bloomberg, iaitu dikeluarkan pada bulan Mei. Tapi kalau kita lihat hari ini jumlah yang telah diberikan vaksin amat banyak. Ini adalah satu pencapaian yang baiklah. Dan apa yang perlu kita ketahui, kita kena pastikan pemberian vaksin itu dikata vaksin yang lengkap. Mana dapat dos pertama dan dapat dos kedua, dan kemudian selepas katakan 2 minggu lepas dos kedua, imuniti itu diharapkan akan pada tahap yang tinggi. Dan untuk meyakinkan rakyat ya, mungkin kita boleh lihat tadi telah disebutkan di UK. Pada kematian 1 bagi setiap 50 populasi telah menurun kepada 1 setiap 1,000. Itu di UK. Kalau dilihat di Singapura pula, sekarang ini kadar peratusan imunisasi adalah 60%. 60%. Kadar kematian tak sampai 50%. Dan banyak sektor di Singapura telah dibuka. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat pula di ICU, di Kementerian Kesihatan Malaysia, rujuk pada ICU, pada masa lalu, bilangan pesakit yang tinggi adalah dalam kalangan warga tua. Tetapi kita lihat, warga tua adalah fasa 2 vaksinasi. Dan waktu ini, daripada data Kementerian Kesihatan, bilangan warga tua yang masuk ke ICU telah menurun dan telah diambil peratusan itu lebih tinggi pada warga muda. Jadi di sini kita lihat apabila negara telah beralih kepada fasa 3. Kita sekarang pada fasa 3 di mana setiap negeri telah merancakkan fasa 3. Dan 2 hari lepas saja, 1 hari sampai 400,000. Ini satu bilangan yang tinggi ya.
Jadi kita harap 400,000 tadi dalam masa berapa minggu lagi imuniti akan meningkat. Kemudian dapat lagi vaksinasi nombor 2. Kita harapkan 2 minggu selepas dapat vaksinasi kedua, kadar imuniti akan tinggi. Jadi kita lihat tadi pengalaman di UK, pengalaman di Singapura, pengalaman di ICU Kementerian Kesihatan sendiri, dan yang ketiga kita lihat buktinya di Kementerian Kesihatan di mana 2,779 tadi Encik Zul dah sebut, 2,779 yang dah dapat vaksin kena COVID juga. Tapi 90% hanya kategori 1 dan 2. Selebihnya 3 dan 4 saja, kategori 3 dan 4. Jadi itu menunjukkan kan sekiranya vaksin itu telah lengkap, kan ada kebarangkalian rakyat masih dijangkiti, satu. Tetapi severity atau ketenatan tu amat rendah, dan bukti telah kita lihat tadi di UK, di Singapura, di ICU kita sendiri dan juga dalam kalangan anggota kesihatan kita. Jadi inilah yang, dan kalau kita lihat sekarang mungkin Bloomberg kena membuat satu lagi unjuran terkini. Saya rasa kita akan mendapat imuniti kelompok dengan lebih pantas. Cuma kalau kita lihat di negara lain, contoh di Singapura, mungkin sebab penduduk adalah 47 juta, rendah. Mereka daripada fasa 1, fasa 2, sekarang mereka telah pergi kepada golongan 18 tahun ke atas. Dan mereka juga beralih dari 18 tahun ke atas kepada 12 hingga 18 tahun. Dan ini juga satu populasi yang amat penting. Jadi vaksinasi seperti dijelaskan oleh Dr. Mala, Dr. Malina tadi, fasa ketiga ni amat penting. Kalau kita lihat daripada data yang ada dalam Kementerian Kesihatan, majoriti pesakit COVID dalam kalangan berumur 20 hingga 40 tahun. Golongan pekerja ya, 20 hingga 40 tahun golongan pekerja. Jadi golongan inilah yang tinggi. Jadi golongan ini perlu disasarkan pemberian vaksinasi. Itu yang amat penting lah. Dan seterusnya nanti apabila mereka nanti telah diberi vaksinasi, kita akan buka sekolah dan sebagainya, dan golongan pelajar tadi, golongan 18 tahun ke atas perlu ditambahkan vaksinasi. Jadi dalam konteks pemberian vaksinasi ini, ya, saya rasa yang pertama adalah bekalan vaksin itu penting. Pada masa lalu bekalan vaksin rendah, tapi sekarang bekalan vaksin ditambah. Dan semalam pun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata mereka akan menambah bekalan 130% masa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melawat Tengku Abang Rahimah Kelah. Jadi bekalan bertambah. Kedua, pusat pemberian vaksin pun bertambah. Bukan hanya bertambah dari segi yang dilaksanakan pekerjaan, ada mobile PPP, ada home care PPP, ada pula pusat vaksin yang diuruskan bersama swasta. Jadi pertama tadi, bekalan bertambah. Kedua, pusat vaksin bertambah. Dan yang ketiga, penerimaan masyarakat. Alhamdulillah saya lihat rata-rata saya dapat panggilan telefon, kalau pada masa lalu mereka mempertikaikan vaksin, kenapa tak perlu dah bahan asing. Tetapi kali ini telefon yang saya terima, bila saya nak dapat? Bila. Jadi bagi kerajaan ini adalah satu tanda positif. Rakyat telah boleh menerima. Jadi bila ada petanda yang positif, kita kena gunakan petanda yang positif ini untuk meningkatkan bilangan vaksinasi. Dan di Selangor saja, saya dipahamkan bekalan vaksin memang fokus pada Selangor, dengan Selangor kes paling tinggi, berjuta-juta vaksin akan disalurkan. Dan kita meramalkan apabila mungkin selepas dos pertama, dos kedua, bilangan kes akan menurun. Dr. Malina, saya kira lebih kurang 2 bulan lepas pernah mengatakan bahawa vaksinasi dahulu mereka yang keluar pergi bekerja ini, dan itu juga dilakukan dalam strategi vaksinasi dengan mengamalkan kerjasama dengan industri, vaksinasi di kilang-kilang contohnya. Dr. Malina, kita perlu bergerak pantas. Dahulu kita lihat fasa 1, 2 dan 3. Tapi pada ketika ini, mungkin golongan kanak-kanak itu juga perlu divaksinasi untuk persediaan kita buka sekolah dan sebagainya. Ini perang, bagaimana strategi vaksinasi juga perlu dilakukan secara, mungkin perkataan gerila itu agak konotasinya berbeza, tetapi itulah hakikat yang kita boleh lakukan hari ini. Saya sebenarnya selain daripada kita perlu menumpukannya kepada individu yang mobile, saya pernah utarakan sebelum ni, pendekatan saya rasa yang paling mudah untuk masyarakat bila kita berada di lapangan, apabila vaksin tu kita berikan mengikut stratifikasi keluarga.
Maksudnya kalau seorang dapat vaksin, satu keluarga kita vaksin. Sebab dari segi untuk mendapatkan appointment dan sebagainya, kita lihat ada beberapa masalah ya. Suami dapat appointment tempat lain, waktu lain-lain. Lepas tu kadang-kadang anak-anak ambil cuti nak bawa mak pergi vaksin, hari lain pula bawa ayah pergi vaksin. Kadang-kadang ada yang ibu tunggal nak bawa anak OKU, apa salahnya vaksin mak tu terus. So keadaan-keadaan macam ni saya rasa boleh dipermudahkan bagi membolehkan semua individu mendapat vaksin dengan kadar yang lebih cepat. Kalau kita kata bekalan bukan lagi isu di sini, apalah salahnya dapat ditukar strategi itu kepada family friendly. Jadi anak-anak kita yang dalam usia 12 tahun ke atas dapat divaksin sekaligus. Kita berhenti rehat seketika dahulu, kita jumpa lagi selepas ini. Okey, perbincangan kita teruskan di segmen terakhir. Dialog 3 penjuru, kita masih lagi bercerita situasi COVID-19 semakin kritikal. Apakah langkah radikal yang diperlukan? Saya ingin beralih kepada perbincangan kita di blok terakhir ini ialah kepada kerjasama antara awam dan swasta dalam aspek pengurusan COVID-19 dan aspek kesihatan secara keseluruhan. Ketika ini, ketika kita memberikan tumpuan kepada COVID-19, ribuan yang lain masih lagi menunggu temu janji. Mereka yang dalam keadaan sakit kritikal seperti kanser, malah pembedahan-pembedahan kecil juga tidak dapat dilakukan kerana kesesakan pada waktu ini. Dr. Mala mungkin dapat memberikan sedikit pemahaman dan juga gambaran. Adakah kerjasama itu berlaku dengan baik pada ketika ini? Adakah fasiliti swasta itu dapat diuruskan dan juga berlakunya kerjasama yang secara terus, secara common sense di antara swasta dan juga awam pada ketika ini, khususnya untuk merawat pesakit-pesakit bukan COVID, kerana bukanlah sesuatu perkara yang luar biasa. Rakan saya Syaf Syukri, ibunya ditangguhkan pembedahannya kerana lambatkan kes COVID-19. Malah beberapa kes yang berkaitan bukan COVID juga tertangguh kerana pandemik pada ketika ini. Bagaimana cerita di lapangan, Dr. Mala? Okey, buat masa sekarang ada kerjasama di antara sektor awam dan juga sektor swasta yang berlaku. Tetapi bukan pada semua level. Yang saya lihat contohnya pada level klinik kesihatan. Sebenarnya klinik kesihatan kerajaan pun banyak bertugas berkaitan dengan pesakit COVID. Yang mana klinik-klinik GP sebenarnya agak senyap sebab banyak orang yang panel pekerja swasta tidak pergi ke kerja. Jadi fasiliti klinik kesihatan swasta tidak begitu digunakan. Jadi di sini saya boleh tengok sepatutnya satu partnership boleh berlaku yang mana mungkin klinik kesihatan kerajaan ia perlu dilakukan mengikut daerah, saya rasa setiap daerah boleh ada klinik kesihatan khas untuk COVID dan kita boleh berganding bahu yang mana GP digunakan untuk rawatan penyakit-penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, appointment yang biasa supaya cross contamination tidak berlaku. Jangkitan tidak berlaku apabila seseorang itu pergi ke appointment. Seorang ibu mengandung pergi ke appointment untuk scan, berjumpa di klinik kesihatan, kontak casual di situ dan dijangkiti pula. Jadi bila kita boleh asingkan yang ini COVID, yang ini bukan COVID, maka kita boleh elakkan cross contamination sebegini. Dan saya rasa kerjasama sebegini wajar berlaku di peringkat hospital juga yang mana setiap daerah, contohnya Kajang, Keras, Serdang, setiap daerah wajarnya ada satu hospital COVID, satu hospital non-COVID. Jadi ia sekaligus mengurangkan confusion masyarakat sebenarnya. Kalau contohnya Kajang, saya berada di Kajang. Okey, satu hospital yang kita ambil satu government, dia jadi hospital COVID. Jadi semua yang berkaitan dengan COVID, kanak-kanak, ibu mengandung, orang tua and whatever, dia pergi ke sana. Jadi yang bukan COVID, hantarkan ke hospital swasta di daerah yang sama. Perlu ada satu public-private partnership di situ. Berlaku sekarang tetapi saya rasa boleh ditambah baik. Especially untuk rawatan seperti bersalin, kanak-kanak, follow up, immunisation, rawatan follow up seperti penyakit jantung, kanser, screening dan lain-lain lagi. Sebab penyakit-penyakit lain ini yang bertumpu ke sesuatu fasiliti, sama ada fasiliti kerajaan lah biasa yang kita cakap sekarang juga menyebabkan lebih banyak outbreak. Contohnya satu ward onkologi, bila seorang positif, habis satu ward tu terpaksa ditutup dan lebih ramai yang menjadi positif. Jadi ini yang sebenarnya lebih menambah lambatkan kes, especially sebagai inpatient dan juga melumpuhkan sistem kesihatan. Sebab staf dijangkiti, staf perlu kuarantin dan pesakit juga dikuarantin. Jadi berlaku satu lumpuhan di situ Jika public-private partnership boleh berlaku di semua level, klinik, hospital dan juga pada pandangan saya, kalau saya boleh cadangkan saya boleh cadangkan yang boleh ada sharing dari segi fasiliti.
Contohnya fasiliti X-ray, CT scan, laboratory, jika boleh ada public-private partnership di situ, saya kira, dan of course yang boleh usahakan perkara-perkara ini berlaku adalah pengarah-pengarah, ya, level-level high level lah, bukan saya lah, level-level datuk, dan public-private partnership sebegini boleh di-strengthen dan boleh membantu untuk mengurangkan kes, especially kes yang di hospital, kes yang bergejala tinggi. Sebab kita tahu yang pergi ke appointment ke klinik kesihatan contohnya adalah golongan warga emas yang mempunyai penyakit komorbid. Yang pergi ke hospital untuk appointment, mereka memang ada masalah kesihatan, follow up untuk kanser ataupun ibu mengandung. Jadi mereka golongan berisiko tinggi. Apabila mereka dijangkiti, lagilah sesak hospital. Jadi kita cuba kurangkan di situ. Saya rasa public-private partnership berlaku sekarang, kerjasama ada, bagus, tetapi kita boleh tambah baik lagi dan kita boleh tambahkan di semua level. Of course saya rasa pejabat kesihatan daerah, kesihatan awam adalah satu bala tentera yang sangat penting dalam peperangan pandemik COVID-19 ini. Dan sepatutnya di kesihatan awam, iaitu kesihatan daerah juga sepatutnya ada private yang masuk dan bantu mereka dari segi close contact tracing, notification of case dan sebagainya. Tetapi itu level yang lain lah, ya, sebab kesihatan awam ni dia lebih kompleks, ya, dia lebih dekat dengan pentadbiran, jadi agak susah untuk kita bantu dari segi district level dan dari segi JKNS level, dari segi kesihatan awam level. Jadi dari segi-segi yang lain tu jika boleh ditambah baik, saya harap penularan di fasiliti kesihatan dapat dikurangkan. Apa kekangannya pada ketika ini, Dr. Malina, kalau dapat saya tanyakan? Pada pandangan saya, kalau kita lihat dari segi kekangan tu, kalau tengok kesihatan awam, semua adalah merupakan perkhidmatan yang tidak memerlukan kos, seperti mana perawatan di klinik ataupun hospital, ya. Semua perkhidmatan yang diberikan, ya, semua memang tidak melibatkan banyak, dan disebabkan itu tidak banyak penglibatan swasta, saya ingat, dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan saringan kontak ataupun ujian saringan dan sebagainya. Untuk itu, pada pandangan saya, dalam konteks ini kolaborasi boleh dibuat dengan agensi kerajaan yang lain. Saya bagi contoh dengan pihak kesihatan awam Angkatan Tentera contohnya. Kalau misalnya kata sebahagian daripada kontak tracing dan saringan tu, ataupun membawa pesakit daripada rumah, ya, ke hospital, mungkin pihak tentera boleh membantu, ya, dengan kemudahan yang mereka ada. Dan di samping itu juga mungkin kementerian-kementerian lain yang menyediakan kemudahan yang hampir sama, yang mempunyai sektor kesihatan awam, dapat membantulah di situ untuk setiap daerah-daerah yang terkesan. Datuk Dr. Haizat, saya nak tanyakan soalan ni, kalau Datuk dapat sentuh juga sedikit mengenai antara swasta dan juga awam ini, tetapi saya mungkin berbaki kurang daripada 5 minit. Apa harapan Datuk ketika ini? Bagaimana kita dapat mengembling usaha? Memang kita sukar, kita susah pada ketika ini, tetapi semua orang memainkan peranan yang cukup penting, daripada semudah mematuhi SOP, memakai pelitup muka dan juga mematuhi SOP, sehinggalah mereka yang berada di hospital malah mereka yang di peringkat pembuat dasar. Apa harapan Datuk? Harapan saya adalah, kalau boleh, seluruh rakyat Malaysia bersatu padu, kita amalkan apa yang mereka maklumkan, iaitu whole of government approach, whole of society approach. Bukan menuding jari antara satu sama lain, tapi waktu ini bekerjasama melawan musuh kita. Kalau kita lihat tadi disoalkan oleh Encik Zul tentang kerjasama antara awam dengan swasta, tapi sebenarnya kerjasama awam dengan awam, kerjasama awam dengan swasta, dan kerjasama awam swasta bersama rakyat, dan semua sekali gembeling sama. Kalau saya nak imbas kembali kerjasama antara awam dengan swasta, pertama dulu ada dalam mengambil ujian COVID. Kementerian Kesihatan terhad. Jadi kita dapat outsource kepada swasta, dan sekarang bilangan swasta yang berupaya amat tinggi. Kemudian itu untuk buat ujian. Kedua, nak buat swab COVID, kapasiti menurun, kita dah outsource kepada pihak luar, GP pun terlibat. Dan yang ketiga, untuk merawat pesakit bukan COVID. Pada tahun lalu dah dapat kerjasama, boleh dibuat penyumber luaran kepada sektor swasta. Dan tahun ini pun ditambah lagi. Dan yang keempat, sekarang ni bukan hanya penyumber luaran terhadap rawatan COVID, rawatan bukan COVID. Pesakit COVID pun boleh disumber luarkan kepada bukan swasta. Dan selain daripada itu, kalau kita lihat derma-derma sumbangan yang diterima dari semua pihak itu amat-amat penting. Jadi harapan saya, marilah rakyat Malaysia semua bersatu padu,
kita benar-benar wujudkan realiti, iaitu dalam melawan COVID ini, dalam perang yang kita hadapi, whole of government approach, whole of government society approach dilaksanakan sepenuhnya, bekerjasama tanpa menuding jari. Memang dalam keadaan krisis, dalam keadaan berperang, ada kekecohan di sana sini, ianya bukanlah berlaku seperti dalam textbook, dalam buku yang kita baca. Ini adalah practical reality, berdepan dengan musuh. Jadi apa yang kita belajar dalam textbook semua nak diasimilasikan, nak diterjemahkan, nak ditranslate, nak diillustrate dalam pelaksanaan. Memang agak sukar, tapi insyaAllah kita ada dua strategi tadi yang utama, strategi kesihatan awam yang telah saya sebutkan, dan strategi nombor dua adalah vaksinasi. Dan dua-dua ini berjalan selari, dan kita lihat strategi kedua vaksinasi sekarang amat pantas, dan saya yakin, optimistik dalam masa 2 minggu lagi kita akan dapat melihat perubahan yang positif ke arah melawan virus ini. Sedikit saja masa, Datuk, mungkin setengah minit bagi setiap panel kita. Kata-kata semangat untuk frontliner yang begitu tertekan pada ketika ini. Datuk, apa kata-kata semangat untuk petugas barisan hadapan di hospital dan juga di seluruh pengurusan COVID-19 pada ketika ini? Teruskan tabah berjuang. Semua rakyat Malaysia ada bersama anda. Mereka memang meneliti dan menghayati setiap perjuangan anda, dan anda adalah benteng terakhir kami, dan teruskan berjuang, kuatkan semangat, dan kami semua rakyat Malaysia akan bersatu padu menyokong anda. Frontliners, you are the hero. Dr. Malina, titipan pesan untuk mereka yang bertungkus lumus dan berkorban segala jiwa dan raga mereka di hospital pada ketika ini, Doktor. Okay, untuk semua anggota barisan hadapan yang sangat kita kasihi, doa kami sentiasa bersama-sama anda, dan jangan sekali-kali berputus asa, berpatah hati dan sebagainya. Semoga insya-Allah dalam waktu yang terdekat ni kita akan dapat atasi semuanya bersama-sama. Dr. Mala? Kepada rakan-rakan saya yang di lapangan, ketika bekerja, kita bekerja sepenuh hati, kita buat yang terbaik yang kita mampu untuk saudara kita, untuk rakan-rakan kita, rakyat Malaysia. Dan lepas habis kerja, kita de-stress, kita de-charge, kita recharge balik untuk mental health kita sendiri, supaya esoknya kita boleh pergi kerja balik dengan tenaga yang baru. Dan kita percaya, kita berharap walaupun tahun ni kita terlepas raya puasa, raya haji, kita janji next year kita semua akan beraya di kampung. Don't worry, we can do it. InsyaAllah, dan kita harapkan juga petugas barisan hadapan kita sentiasa mempunyai kekuatan, dan juga kami cuba juga untuk memberikan kekuatan kepada anda. Terima kasih kepada anda yang menonton. Jaga diri, jaga keluarga anda supaya bukan sahaja menghindari diri daripada dijangkiti COVID-19, tetapi daripada masalah-masalah kesihatan lain. Sistem kesihatan kita perlukan bantuan kita semua, dan sekiranya sudah ada janji temu untuk vaksinasi, jangan ragu-ragu untuk mendapatkan dos suntikan anda. Terima kasih kerana menonton Dialog 3 Penjuru pada malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.